ataupun tak dengar suara ke apa, cepat-cepat bagi tahu ya, sama ada awak type ataupun awak menggunakan mic, okey? Awak boleh jawab sekali ya soalan-soalan ini. Saya harap pelajar-pelajar dapat sama-sama menyertai ya. Sama-sama menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, kita pergi kepada latihan untuk hari ini. Hari ini adalah praktis SPM 4. Okey, praktis SPM yang keempat. Baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, saya bacakan untuk bahan 1 ya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa remaja merupakan generasi wawasan yang menerajui pucuk pimpinan dan merealisasikan wawasan 2020. Sehubungan dengan itu, berbagai-bagai usaha perlu digerakkan untuk melahirkan modal insan berkualiti secara sistematik. Bagi memastikan aspirasi negara berjaya dilaksanakan, remaja Malaysia perlu menguasai ciri-ciri modal insan yang bertaraf dunia. Okey, modal insan yang berkualiti mestilah mempunyai pengetahuan yang tinggi dan luas. Remaja sebegini sentiasa menyahut seruan kerajaan yang sering menegaskan kepentingan amalan membaca dan menuntut ilmu. Modal insan yang berkualiti berkualiti tinggi juga memiliki ketahanan fizikal dan mental yang menjadi sebagai asas untuk memiliki tubuh badan yang sihat dan kuat serta fikiran yang sihat dan positif. Okey, itu adalah ayat daripada bahan yang pertama. Rencana ini dipetik daripada modal insan bertaraf dunia. Okey, kita pergi kepada bahan yang kedua. Matlamat utama rancangan Malaysia ke-9, RMK 9 adalah untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dengan minda kelas pertama. Modal insan ialah asas penting dalam pembangunan sesebuah negara. Oleh itu, golongan remaja menjadi sasaran utama kerana mereka mempunyai potensi yang tidak ternilai harganya untuk dibangunkan. Dalam proses membina modal insan, setiap individu harus memiliki sifat ketekunan iaitu membawa maksud memberikan tumpuan terhadap sesuatu pekerjaan dengan sempurna. Setiap individu juga harus mempunyai tekad dan azam yang kuat serta usaha yang bersungguh-sungguh bagi merealisasikan matlamat tersebut. Itu, seseorang itu perlu memantapkan kawalan minda yang positif agar perkara yang diusahakannya akan membuahkan kejayaan. Okey, saya harap awak faham ya apa yang saya bacakan tadi. Dia tertumpu ataupun topik utama. Okey, ni yang kedua ni daripada Dewan Siswi melahirkan modal insan yang berkualiti. Tadi modal insan bertaraf dunia juga daripada Dewan Siswi. Yang pertama 2015, yang kedua 2007. Lagi awal lagi pada tu lah. Okey. So, kita tengok soalan yang pertama. Berdasarkan bahan yang kedua, berikan maksud memantapkan kawalan minda. Apakah dia maksud memantapkan kawalan minda? Okay, siapa boleh jawab? Boleh type apakah yang dimaksudkan sebagai memantapkan kawalan minda? Apa dia maksud dia? Siapa tahu? Boleh jawab guna mic? Lagi senang, terus saja. Apakah yang dimaksudkan sebagai memantapkan kawalan minda?
memantapkan kawalan minda. Siapa nak jawab? Okey, kat sini ada lebih kurang 9 orang pelajar saya dapat. Okey, ada 9 orang pelajar. Harap anda semua dapat tolong bagi jawapan. Boleh type dalam in-call messages tu. Cuba type. Apakah yang dimaksudkan sebagai memantapkan kawalan minda? Okey, apa jawapan kamu? Macam mana nak ambil SPM ni? Kawalan memori. Oh yo. Kawalan memori. Okey, kalau boleh jangan ada perkataan kawalan itu. Cari perkataan yang sama dengan, okey, kalau awak tengok kan, berikan maksud memantapkan kawalan minda tu, awak bagi maksud apa dia yang maksud lain bagi memantapkan. Apa maksud lain yang sama dengan memantapkan? Satu. Yang kedua, kawalan minda. Okey, cari terma ayat ataupun satu perkataan ataupun beberapa patah perkataan yang dapat menerangkan tentang kawalan minda. Memantapkan, cari perkataan yang sama. Kawalan minda juga cari perkataan yang perkataan lain yang sama maksudnya dengan kawalan minda. Okay, boleh cuba? Okay, cuba tengok kat sini. Dinesh menajamkan memori. Dia bukan menajamkan. Memantapkan. Memantapkan. Dia bukan menajam. Menajam ni macam you cuba nak fokus. Bagi tumpuan. Itu menajamkan memori. Bukan. Memperbaiki memori. Memantapkan. Bukan. Lim Yan Ho Jo memudahkan, tak boleh ya. Memudahkan tak boleh. Tak sama langsung, lagi terus. Dia bukan memori ya. Memori dalam, yes Dinesh, itu perkataan yang bagus, menguatkan. Memori tak boleh. Memori adalah sama dengan ingatan. Kat sini dia bukan ingatan ya, dia minda. Minda ada kaitan dengan apa kalau minda? Apa awak guna minda? Your mind guna untuk apa? Minda itu adalah mind dalam bahasa Inggeris. Di bahasa Melayu kan jadi yes. Perkataan fikiran tu ada. Perkataan satu lagi tu, apa tadi? Menajam tak boleh, memperbaiki tak boleh, memudahkan tak boleh, menguatkan boleh. Menguatkan, memantapkan kawalan minda, menguatkan fikiran atau apa dia? Memantapkan, menguatkan fikiran ataupun menguatkan, meneguhkan boleh, menguatkan, meneguhkan, dia perkataan yang akan sama memantapkan, menguatkan, meneguhkan. Meneguhkan apa? Okay, sini dia tulis sini sebagai tindakan fikiran. Kawalan minda. Daya ingatan memperkuatkan. Awak kena tengok dia memperkuatkan apa? Dia tulis kat situ memperkuatkan kawalan minda. Kawalan minda. Bukan daya ingatan kawalan. Dia boleh kontrol minda dia. So meneguhkan, tadi apa tadi ada satu ya? Meneguhkan, menguatkan pemikiran. Meneguhkan, memperkuatkan idea pun boleh. Fikiran lebih kurang dengan idea. Okay, so jawapan kalau tengok jawapan daripada buku ni dia kata sini menstabilkan atau
meneguhkan tindakan fikiran ataupun meneguhkan tindakan idea. Boleh juga. Selain daripada fikiran, awak boleh guna idea. Jadi kan awak tengok memantapkan itu awak cari satu perkataan yang sama dengan memantapkan tadi. Kawalan minda, bagaimana you boleh control you punya mind. Control mind adalah ada kaitan dengan fikiran. You nak control, meneguhkan kawalan minda. Meneguhkan cara berfikir. Boleh. Meneguhkan daya berfikir. Boleh. Okey, bagus ya. Okey, itu dah hampir-hampir sama lah. Kalau awak kata daya ingatan, memory. Daya ingatan is memory. Memory tak boleh. Okey, tak sama. Memantapkan daya fikiran. Okey. Kita tengok nombor 2. Merujuk kepada bahan 1 dan bahan 2, nyatakan ciri remaja yang dapat diklasifikasikan sebagai modal insan yang berkualiti. So, untuk yang pertama, awak pergi dulu kepada bahan 1. Sekejap saya adjust ni. Awak pergi dulu kepada bahan 1. BAHAN, bahan 1, awak senaraikan semua ciri-ciri remaja yang diklasifikasikan sebagai modal insan yang berkualiti. Maknanya remaja yang mempunyai modal insan yang berkualiti. Awak listkan daripada bahan 1, dapat itu, kemudian awak listkan daripada bahan yang kedua. Mula-mula nombor 1, lepas tu nombor 2. So kita tengok nombor 1, apa yang ada kat sini nombor 1. Apakah ciri-ciri remaja yang berkualiti? Dia nak yang berkualiti kah? Apa? Dia nak yang, betul. Dia nak modal insan yang berkualiti. Daripada nombor 1, apa dia? Ciri-ciri dia. Ada bagi tak? Ada dekat perenggan nombor 2 ni. Perenggan yang kedua ni dia kata yang mempunyai modal insan berkualiti mestilah mempunyai pengetahuan yang tinggi dan luas. Betul, nombor 1. Siapa nak cuba? Saya dah bagi jawapan. Yang pertama daripada bahan 1 ialah mempunyai pengetahuan yang tinggi dan luas. Awak boleh tambah mempunyai pengetahuan tinggi dengan tinggi dan luas dengan mengamalkan aktiviti membaca dan menuntut ilmu. Bolehlah tambah kat situ. Lagi yang kedua, memiliki ketahanan fizikal dan mental. Yang mempunyai ketahanan fizikal dan mental dan juga memiliki tubuh badan yang sihat dan kuat serta fikiran yang sihat dan positif. Nampak kat situ. Itu yang saya dapat jawapan daripada bahan 1 kalau di sini betul, awak dapat lagi yang lain daripada bahan 1? Dapat? Dapat ke tak dapat? Alamak. Awak biarkan saya seorang berfikir. Awak kena fikirlah. You nak exam so you kena rajin untuk menggunakan akal fikiran anda ya. Latih akal fikiran tu supaya sentiasa berfikir, cari jawapan. Alright, untuk yang kedua, apakah dia? Ciri-ciri remaja yang mempunyai modal insan yang berkualiti. Kat sini ada sebut memiliki sifat ketekunan, iaitu bermaksud memberi tumpuan kepada sesuatu pekerjaan dengan sempurna. Maknanya bila dia buat kerja tu satu dengan tekun dan menyiapkan tugasannya dengan sebaik yang mungkin. Itu dia yang pertama daripada bahan 2.
Dia kata di sini setiap individu juga mempunyai tekad dan azam yang kuat. Yang kedua mempunyai tekad dan azam yang kuat. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Di sini nombor 3. Okey. Serta usaha yang bersungguh-sungguh. Ini nombor 4. Okey. Nah, dekat nombor 2 tu ada 4. Okey, cuba tengok jawapan di sini. Tu saya garis kan, saya yang cari jawapan tu. Student tak cari sebab awak lambat jawab. Saya kalau saya tunggu awak. Okey, alamat saya duduk nombor 2 sampai akhir ni. Sampai pukul 9 saya duduk nombor 2. Awak kena sama-sama ya, aktif menyertai ya. Okey. Alright, so bahan yang kedua, 1 memiliki ketekunan. Betul? Ada jawapan kita, mempunyai tekad dan azam yang kuat serta usaha yang bersungguh-sungguh. Ada. Okey, jawapan lagi. Bersungguh-sungguh bagi merealisasikan matlamat tersebut, memantapkan kawalan minda. Oh, okey. Alright. Alright. Sampai bersungguh-sungguh lah jawapan dia tu. Tu bahan 1 dan bahan 2 awak senaraikan ya. Contoh-contoh tak payah, terus straight to the point je. Okay, terus pada apa yang ditanya saja. Okay, soalan untuk yang ketiga dan yang keempat ini memerlukan anda berfikir ya. Dan jawapan tu adalah dipanggil soalan yang terbuka. Dia tak ada, jawapan tu tak ada dalam artikel ataupun rencana yang diberikan. So anda kena fikir sendirilah jawapan-jawapan yang sepatutnya. Okay, pada pendapat anda, apakah peranan-peranan ibu bapa untuk melahirkan modal insan yang berkualiti? Apa yang patut ibu bapa buat? Okay? Ya? Menunjukkan contoh teladan yang baik. Ya, betul. Ibu bapa sendiri perlu memberi contoh. Waktu di situ nombor 1. Contoh tauladan yang baik. Sebab awak ini saya buat YG ni pendek YANG lah waktu dia yang baik. Sebab apa? Ibu bapa sebagai model. Betul tak? Role model. Dia panggil role model lah. Orang yang menjadi contoh ya kepada anak-anak di rumah. Cara bercakap, cara sikap, okay? Dan mungkin awak boleh kata cara berpakaian, kata kalau orang Melayu yang beragama Islam, ibu bapa menunjukkan contoh yang baik dari segi agama, betul tak? Okay? Yang cakap bohong. Mungkin ada juga contoh lagi. Macam mana? Jangan katalah ibu bapa melarang anak supaya jangan merokok tapi ayahnya merokok. Itu adalah contoh yang perbuatan yang tidak selari dengan apa yang disuruh lah. Maknanya suruhan 1 melalui perkataan, yang kedua adalah tauladan, contoh tauladan dari segi sikap dan perbuatan. Dia kena selari. Okey, betul contoh tauladan yang baik. Okey, nombor 2. Apa dia? Perkara yang baik dan buruk. Yalah, okey. Mungkin di sini awak boleh tambah memberi didikan agama yang secukupnya. Betul tak? Untuk siapa-siapa lah, mana-mana pihak lah. Yang beragama Islam ke, yang beragama lain juga. Awak boleh, kat situ awak boleh katakan memberi didikan agama. Nak beri didikan agama ni kena beri dari awal lah. Tak boleh dah besar baru nak bagi ya. Memberi didikan agama. Mungkin ibu bapa boleh bawa anak sekali-sekali untuk pergi belajar ilmu agama ataupun selalu menceritakan tentang apa dia, cita-cita Nabi kan, dan juga mengajar membaca Al-Quran dan juga menunjukkan contoh-contoh yang baik yang lain lah. Okey, selain daripada tu okey, saya bagi clue pada awak.
saya bagi petunjuk. Okey, nilai-nilai murni. Macam mana tu? Ibu bapa, macam mana? Saya bagi kataan ini ya, nilai-nilai murni. Apa nak awak nak buat ayat macam mana tu? Cuba. Nilai-nilai murni. Ya, bagus. Mengamalkan nilai-nilai. Ya, betul Dinesh, memberikan didikan agama, mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Contoh apa? Bila anda mendapat sesuatu daripada seseorang, bagi ucapan terima kasih. Betul? Itu nilai-nilai murni lah. So ibu bapa kena bagi contoh lah ataupun ajar anak ya. Untuk mengucapkan terima kasih, untuk memaafkan orang, lagi apa? Sebagai contoh ya, hari-hari ya ibu bapa penting sebab ibu bapa ni dia adalah gambaran yang pertama orang yang kita lihat tiap-tiap hari lah. So ibu bapa adalah contoh yang terbaik. Okey, nilai-nilai murni bagus. Okey, cara beradab sopan, betul tak? Berbudi pekerti, bertanggungjawab, yes, betul. Bertanggungjawab atas kesilapan yang dilakukan. Itu maknanya pergi bagi tahu dan meminta maaf lah. Bagus. Nilai murni, bertanggungjawab. Okey. Saya bagi contoh lagi. Saya bagi clue. Kasih sayang. Macam mana tu? Untuk melahirkan modal insan yang berkualiti ni, apa ada kaitan ibu bapa dan kasih sayang? Apa nak? Ya? Boleh try tu. Boleh cuba. Memberikan kasih sayang yang cukupnya. Ya, boleh kepada anak-anak ya. Ya, memberikan kasih sayang kepada anak-anak, tidak membezakan anak-anak antara satu sama lain. Betul. Ya? Betul. Dan sentiasa meluangkan masa, meluangkan masa dengan anak-anak. Sebab awak tahu kan ibu bapa kan selalu sibuk, betul? Ibu bapa sibuk, especially ayah lah, sibuk bekerja. Kalau ada ibu sebagai suri rumah, baguslah kalau awak boleh sentiasa bercakap dengan ibu, betul tak? Kalau ibu tu boleh mendengar apa-apa anak nak cakap, kan, dia nak cerita apa-apa, it's good, bagus kalau ibu bapa memberi kasih sayang ya, yang tidak berbelah bagi antara anak-anak mereka lah. Okey? Dan juga apa dia, memberi nasihat, boleh tak ibu bapa? Boleh ya? Okey. Ibu bapa selalu memberi nasihat yang berguna kepada anak-anak. Okey, dan tidak kita kata apa ya, tidak beremosi lah, yang cepat marah, betul tak? Kadang-kadang ibu bapa ni cepat marah sebab mereka mungkin sibuk ataupun penat dan sebagainya ya, dengan kerja-kerja di rumah dan di luar. So mungkin anak-anak juga mungkin boleh faham lah keadaan yang tertentu yang tidak sepatutnya anda approach you punya ibu bapa itulah. Kan, tengok ada masa dia relax, awak boleh berjumpa dengan mereka kan. Okey, kasih sayang dan juga membina institusi kekeluargaan yang bahagia. So saya rasa mungkin ibu bapa mesti ada masa lah dengan anak-anak ya, mendengar ya. Okey, bagus. Alright, so itu adalah banyak yang sebenarnya yang awak boleh berikan di sini. Peranan ibu bapa tu, tulis je apa. Kalau awak tengok kat sini ada 3 markah, so mungkin kat sini dia nak 3 jawapan, tapi awak bagi lebih pada 3 boleh. Boleh bagi lebih pada 3 in case kalau tersilap, kan? Salah satu tersilap, awak ada pengganti yang menyelamatkan awak. Okay, bagi lebih daripada 3. Alright. So di sini soalan yang keempat, guru kelas anda memilih mencalonkan anda menerima anugerah ikon murid cemerlang. Bla bla bla, okey, apakah tindakan yang anda akan ambil sebagai persediaan bagi pencalonan anugerah tersebut? Ini anda nak dicalonkan menjadi murid cemerlang. Jadi anda kena bagi contoh yang baik lah, betul tak?
Okey. Jadi bagaimana anda boleh menjadi seorang murid yang cemerlang ni? Apa contoh yang baik yang awak perlu tunjulkan? Itu sebenarnya maksud dia. Apakah tindakan yang akan anda ambil sebagai persediaan bagi pencalonan? Maknanya kat sini nak jadi awak nak memenangi kan hadiah murid cemerlang kan, so awak kena tonjolkanlah sifat-sifat yang tersebut. Ini saya tak tahulah ni betul ke, ikhlas ke buat kan, bukan jangan semata-mata nak menang murid cemerlang saja, betul tak? Ya? Okey, apa dia tindakan anda? Yang pertama, untuk jadi murid cemerlang, apa awak perlu buat? Ya, mungkin cemerlang dalam pelajaran dan juga cemerlang dalam awak perlu cemerlang dalam pelajaran kan, mesti. Lagi apa dia? Tekun boleh. Apa dia? Ya. Tekun boleh tekun. Tekun belajar boleh? Tentu boleh. Boleh. Menghormati guru. Betul tak? Menghormati guru, apabila anda berjumpa dengan guru, anda mengucapkan salam ataupun mengucapkan selamat sejahtera kan? Okay. Selain daripada itu, awak juga boleh tulis itu anda perlulah, awak semestinya aktif dalam kegiatan co-curricular, betul tak? Kegiatan-kegiatan selain daripada waktu belajar lah. Okey. Mungkin di situ juga awak boleh menunjukkan anda adalah seorang pelajar yang mempunyai sifat-sifat yang bagus, menghormati guru, menghormati kawan-kawan, bergaul dengan mesra dan bersikap baik dengan kawan-kawannya, dan tidak bersikap dengan sifat-sifat yang buruk seperti bongkak ataupun sombong, mementingkan diri dan sebagainya. Okey, boleh? Dan satu lagi mungkin awak boleh tunjukkan anda mempunyai tingkah laku yang baik dan berdisiplin. Berdisiplin contohnya datang ke sekolah sebelum loceng berbunyi lah, jangan datang lewat ya. Okey. Alright, dan juga mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah. Mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah. Biasalah kalau especially terutama sekali murid-murid sekolah menengah kan, sebab mereka ni remaja darah apa orang kata darah panas mungkin lah, remaja kan, membontak kan, semua dia nak ikut kepala dia je. Tapi sebenarnya mereka tak faham ya kenapa mereka dilarang ataupun ada peraturan dan sebagainya, kenapa mereka dilarang untuk buat sesuatu. Masa tu mereka tak faham, mereka bontak je, betul? Mereka nak apa yang mereka suka sahaja. Okey, tetapi di sebalik daripada apa yang larangan dan peraturan itu sebenarnya adalah untuk membantu mereka sebenarnya, supaya mereka tidak terjerumus ke mana? Melakukan perkara-perkara yang merosakkan diri mereka sendiri sebenarnya ya. Okey. So, bagus. Itu jawapan yang nombor 4 ni. Ini juga memerlukan anda peras sikit otak untuk anda menjawab. Tapi awak boleh bayangkan diri anda sendiri sebenarnya bila awak jawab soalan ni. Apakah awak perlu buat untuk jadi murid yang cemerlang? Boleh? Bagus ya. Okay, so ada lagi masa? Okay, kita ada 15 minit lagi, lebih kurang. Kita pergi pada praktis 3 ini. Praktis 3 adalah, cuba tengok ya. Tadi muka surat 128, ini adalah muka surat 162. Okay, cuba kita tengok di sini ya. Baca petikan novel di bawah ini dengan telitinya. Kemudian jawab soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Wahidah terasa tidak sedap hati. Mentuanya. Boleh tak kata mertua mentuanya. Datuk Yasir seakan-akan membayangkan dirinya seolah-olah manusia individualistik apabila beliau enggan menerima cadangan untuk menggabungkan Seri Gading dan Tajau Emas.
senang untuk diuruskan, bukan alasannya. Selama ini, sesiapa pun boleh menguruskan hotel 5 bintangnya berserta anak syarikat, pengangkutan, bahtera angkutnya. Tidak payah pun dia campur tangan, detak Wahidah. Dia tidak ingin diserap ke dalam perusahaan mentuanya. Memandangkan keluarganya sudah begitu selesa dengan pelancongan lasak, pelancongan desa yang kini diusahakan. Tambahan pula pengembangan pakej alosentrik ke Gua Niah dan Gua Mulu, iaitu destinasi warisan dunia melalui bahan laman sesawangnya easyholiday.com.my yang baru 3 bulan dilancarkan, kini sudah pun mendapat banyak tempahan daripada pelancong dari dalam dan luar negara. Satu kejayaan yang manis membuatkan Wahidah dan Ghazi bangga akan pelaburan baharu yang dilihat signifikan sekali. Okey, awak tengok signifikan. Ini dah perkataan bahasa Inggeris sebenarnya signifikan. Signifikan ni maksudnya penting. Okey, important. Important. Okey, penting. Okey, so kita jawab soalannya. Nyatakan faktor-faktor Wahidah enggan dan keberatan menerima cadangan bapa mentuanya Datuk Nat Yasir untuk menggabungkan Seri Gading dan Tajau Emas. Awak bersama dengan saya? Okey, mungkin awak nak baca sekali lagi kan? Cuba awak baca, saya bagi awak lebih kurang 2 minit. Boleh baca sekali lagi untuk faham, untuk menjawab soalan. Nyatakan faktor-faktor Wahidah enggan dan keberatan menerima cadangan bapa mentuanya untuk menggabungkan Seri Gading dan Tajau Emas. Okey, jawapan apa jawapan? Siapa tahu? Siapa tahu jawapan dia? Kenapa Wahidah tidak suka ataupun enggan ataupun keberatan menerima cadangan bapa mentuanya untuk menggabungkan Seri Gading dan Tajau Emas? Siapa boleh bagi saya jawapan? Boleh type? Cepat-cepat. Siapa boleh bagi jawapan? Senang saja ni. Perahu otak sikit. Cuba. Senang untuk diuruskan bukan alasannya. Oh, okey. Ini mengapa dia tak suka? Cuba jawab. Okey. Kalau awak kata senang untuk diuruskan bukan alasan, ini adalah dia tak cakap tau kenapa Wahidah tak suka. Cuma ini di dalam fikiran Wahidah yang ada kaitan dengan mentua dia. Mentua dia kata senang untuk diuruskan, tapi Wahidah tak setuju. Okey. Awak rasa apa? Okey, saya tengok sini. Senang untuk diuruskan ini adalah apa yang mertua dia fikirkan, tapi dia tak setuju. Sebab apa dia tak setuju? Tu yang kita nak tahu. Cikgu, tak nampak petikan. Sorry. Tak nampak petikan. Okey, awak tengok balik. Okey, sorry. Awak rasa apa? Datuk Yasir seakan-akan membayangkan dirinya seolah-olah manusia.
Jangan. Jangan. Itu bukan sebab. Awak just ulang ayat dekat situ aja. Mana tengok membayangkan diri seorang manusia individualistik. Tak, dia ada sebab lain tau. Kenapa dia tak suka? Kerana Wahidah tidak ingin diserapkan dalam perusahaan betul. Ya, betul. Memandangkan keluarga dia dah begitu selesa dengan pelancongan lasak dan Satu, pelancongan desa yang diusulkan kini. Ya, okey. Satu, dia tidak ingin diserapkan ke dalam perusahaan mertuanya. Okey. Memandangkan keluarganya sudah selesa dengan pelancongan yang lasak. Okey, itu betul. Alright. Dia ada dua actually ya, pelancongan yang lasak dan pelancongan desa. Dia maknanya dia dah selesa dengan apa yang dia buat sekarang. Betul? Okay. Ini okay, ada lagi tak jawapan? Ada lagi? Bukan itu saja. Ada lagi. Dia bahagian-bahagian bawah ni banyak. Selain itu, Sahaja Umat mempunyai pengembangan pakej alosentrik ke Gua Nia dan Gua Mulu, iaitu destinasi wawasan dunia melalui bebahan laman seseorangnya, dan ini merupakan satu pelaburan baru yang signifikan untuk syarikat tersebut, syarikat Keluarga Wahidah. Okey, awak boleh katakan di sini, ya betul itu. Cuma awak ulang ayat dia panjang sangat. Mungkin awak boleh ringkaskan sikit ayat dia tu. Okey, yang ini betul lah ni. Tambahan pula pengembangan pakej Elocentrik Gua Niah dan Gua Mulu. Okey, yang mendapat hebahan di laman sesawang easyholiday.com.my. Sudah pun mendapat tempahan. Sudah mendapat banyak tempahan daripada pelancong dari dalam dan luar negara. Maksudnya yang ada sekarang pun dah cukup bagus. Betul tak? Sebab dapat sambutan. Tu tak payah nak bergabung lagi lah. Okay. Alright. Betul jawapan itu ya. Okay, saya bacakan jawapan dari apa yang saya ada di sini ya. Yang pertama, dia tidak ingin diserapkan ke dalam perusahaan mertuanya. Yang kedua, keluarga Wahidah sudah begitu selesa dengan pelancongan lasak. Maknanya kat situ, Datuk Yasir tu nak gabungkan pelancongan lasak dengan pelancongan desa, betul tak? Kenapa? No, dia sekarang ni apa yang diusahakan ialah pelancongan lasak dan pelancongan desa pada masa yang sama, betul? Betul. Okey, maknanya mereka sudah selesa. Kalau mungkin dia bergabung, kita tak tahu ini. Kita tak tahu. Mungkin Wahidah sedang mengusahakan Seri Gading. Dia tak nak bergabung dengan Tajau Mas. Macam tu mungkin sebab dia tak bagi tahu ya. Wahidah ni bawah company mana. Dia tak bagi tahu. Okey ya. Alright, so saya tambah lagi ya. Wahidah tidak perlu berasa bimbang dipersoalkan jika tersilap menguruskan pelancongan desa yang diusahakan. Sebab dia sendiri yang usahakan ya. Bila bergabung ini, dia mungkin Datuk Yasir ni jadi bos ke atas. Jadi dia tak nak dipersoalkan. So dia nak menguruskan sendiri ya, syarikat pelancongan lasak dan juga pelancongan desa, dia sendiri yang nak menguruskan. Sebab apa? Dia takut kalau digabungkan nanti dia ada bos lain ya. Datuk Yasir pula jadi bos dia, kena jawab pula dekat orang. Okay, alright. Seterusnya, pakej Elocentrik ke Gua Niah dan Gua Mulu, itu destinasi warisan dunia melalui bahan-bahan. Dia kata mendapat sambutan lah. Okey, pakej sudah pun mendapat banyak tempahan. Okey, benda yang sama. Ini semua jawapan dia ada kat sini lah, jawapan dia ya. So, awak tengok berapa markah di situ. 4 markah. Awak jawab lah lebih pada 4. Kat sini ada 5 point. Dia bagi di sini ada 5 point, so awak jawab lebih daripada 4. Boleh?
Boleh ya? Mungkin jawapan-jawapan dia awak boleh pecahkan perkara yang lebih simple. Okey, pecahkan, jangan sambung semua. Jadikan dia jadi 5 poin yang berbeza. Boleh? Okey tak? Okey semua? Boleh. Alright, so ada lagi masa. Okey, kita ada 4 minit lagi. Okey, ada 4 minit lagi di sini. Soalannya, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa yang menyedihkan dan menyayat hati anda sebagai pembaca serta alasan anda berperasaan demikian. Sedih dan menyayat hati. Okey, awak baca novel yang mana? Lieutenant Adnan dengan Tirani. Lieutenant Adnan dengan Tirani. Okey, apa yang sedih dekat Lieutenant Adnan? Oops, sorry. Dah hilang. Sekejap, saya kena upload balik. Oh, kenapa ni? Sekejap. Ada masalah sikit lah saya punya ni. Oh, okey. Nampak ke? Nampak skrin tak? Halo, pelajar-pelajar nampak skrin? Tak. Nampak? Tak boleh nampak. Tak boleh Nampak nampak. juga. Okey. Nampak je tu. Saya share balik. Okey ya. Alright. Okey, saya bagi jawapan. Tak apa, awak bagi tahu saya Lieutenant Adnan. Apa dia yang menyedihkan? Peristiwa di mana Lieutenant Adnan dibunuh bergila-gila oleh tentera Jepun. Okey, betul. Kerana cara kematian Lieutenant Adnan amatlah mengerikan apabila seorang demi seorang askar Jepun mengambil giliran untuk menikam tubuh Lieutenant Adnan. Okey, yang kedua ada tak? Kekalahan pasukan tentera Melayu di Bukit Candu. Okey, itu menyedihkan juga. Okey, yang tadilah yang peristiwa Lieutenant Adnan dibunuh ya. Yang kedua saya bagi tahu awak ya. Peristiwa Pak Saidi. Ingat tak? Peristiwa Pak Saidi mati ditembak oleh askar Jepun. Ingat tak? Ingat. Ya. Peristiwa Pak Saidi mati ditembak oleh askar Jepun. Okey, kejap saya baca lebih ni lagi. Peristiwa ini menyedihkan dan menyayat hati saya kerana Pak Saidi meninggal dunia akibat tindakannya untuk melindungi dirinya daripada dibawa ke suatu tempat oleh askar Jepun dengan cara dia membunuh 5 orang askar Jepun dan telah menangkap dan mengiringinya untuk dibawa ke suatu tempat dengan menaiki terak. Okey, maknanya yang sedihnya ialah Pak Saidi tu pun mati dibunuh juga. Betul? Betul. Okey, bagaimana pula dengan novel Tirani? Ketika Wahidah diceraikan oleh suaminya. Okey. Okey. Ketika Wahidah diceraikan oleh suaminya. Ya, setelah diceraikan dan ditinggalkan oleh suaminya. Betul? Peristiwa ini menimbulkan kesedaran kepada pembaca agar tabang untuk meneruskan kehidupan walaupun mengalami kegagalan dalam perkahwinan. Okey, ada lagi tak peristiwa yang sedih oleh Wahidah ni? Cikgu, kalau peristiwa di mana Zahid enggan mempercayai Wahidah apabila dia menunjukkan bukti DNA itu, boleh ke cikgu? Okey, yang sini dia sebut 2 je. Saya bagi awak jawapan ya. Yang pertama, peristiwa Wahidah yang tekad dengan pendirian dan tindakannya untuk melakukan rekonstruksi mata dan hidungnya. Peristiwa itu menimbulkan kesedaran kepada pembaca agar tegas ketika membuat keputusan. Rekonstruksi mata dan hidung ni maknanya dia ubah suai lah. Dia ubah mata dan hidung dia. Betul ke? Ada? Dia lepas dia kena serang dengan monyet Belanda. Yeah, okay. Alright. Maknanya dia digigit lah. Dia digigit so dia kena melalui pembedahan ya. Okay,
yang pertama. Yang kedua yang tadilah, jawapan tadi betul lah. Peristiwa di mana dia terpaksa meneruskan kehidupan untuk membesarkan anak gadis tunggalnya setelah diceraikan oleh suaminya. Okey, itu dua yang itulah jawapan dia ya. Okey ya. Dapat semua? Alright. Actually kita ada lagi latihan. Saya ada masukkan dalam WhatsApp kan, WhatsApp group. Mungkin awak boleh buat ini ya. Yang ini apa ni? Dia minta you buat apa ni? Baca petikan novel juga. Baca petikan novel. Ada lagi. Okay, alright. Sama, lebih kurang sama. Ini yang tadi ke? Bukan? Lain lah. Ini lain. Lain. Ini yang kedua yang dia tanya tentang novel Lieutenant Adnan dan Tirani. Okey, ada banyak lagi sebenarnya yang saya bagi. Mungkin kita sambung lagi minggu depan ya. Boleh? Mungkin awak jawab dahululah. Sebab saya ada masukkan dalam WhatsApp group. Okay, awak jawab dahulu, so kita akan bincang balik minggu depan ya. Boleh? Minggu depan ada lagi tak kelas? Kelas ada lagi tak minggu depan? Ada kot sampai 21 kata. 21 sempat tak dengan saya? Kalau tak sempat, awak buat sendirilah. Kalau sempat, kita akan bincangkan. Okey ya? Boleh? Boleh. Boleh ya? Kalau tidak, awak jadikan latihan sebagai homework awak lah. Kalau ada lagi, kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan bincangkan bersama insyaAllah. Okey? Dengan itu saya sudahkan dengan ucapan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang agak ramai juga join malam ini. Okey, menarik. So insyaAllah kita jumpa lagi. Okey, kalau lepas cuti ni mungkin awak dah naik ke tingkatan 5. InsyaAllah kita jumpa ya secara online untuk pelajar SPM pada tahun ini juga selepas cuti sekolah insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat malam. Dengar tak? Waalaikumsalam cikgu. Dengar cikgu. Okey, jadi sekarang ni adalah betul matematik tingkatan 4. Okey, selamat malam. Jadi cikgu akan share screen sekejap. Kalau suara cikgu lag ke apa, awak bagi tahu direct Cikgu tak boleh baca mesej. Okey, so semua dapat tak kertas ataupun bahan untuk kelas kita pada malam ini? Iaitu Dapat kita dapat. Okey, kita masih sambung lagi yang kita berhenti pada minggu lepas, siapa masih ingat, iaitu asas nombor. So minggu lepas kita stop pada nombor 3. So hari ni cikgu akan sambung lah. Kita sambung habiskan soalan objektif dan kita akan masuk kertas 2 bahagian A lah. Okey, so tanpa melengahkan masa, kita start So kita tengok minggu lepas cikgu ajar kita ada, awak perlu tahulah kita ada banyak asas di mana kalau contoh kita nak tukarkan daripada kita tahu nilai digit tu apa, nilai tempat tu apa, betul? Dan diberi mengikut asasnya lah.
So, jadi kalaulah contoh diberi soalan kita nak tukar daripada asas 10 kepada sesuatu asas, kita perlu membuat pembahagian secara berulanglah mengikut asas yang nak. Tetapi, tu yang first, cikgu ulanglah, kita recall balik apa yang kita belajar minggu lepas. Tu yang pertama. So, yang kedua, cikgu ajar tentang bagaimana kita nak menukarkan daripada sesuatu asas, contohlah daripada asas 2 kepada asas 5. Iaitu first kali kita kena tukarkan daripada asas 2 kepada asas 10 dahulu. Itu dengan pembahagian berulang itulah, bahagi secara berulang. So, daripada asas 10 itulah. Daripada asas 2 nak ke asas 10, kita perlu buat menggunakan nilai darab nilai tu. Menggunakan nilai. Contoh, cikgu bagi contoh lah. Kita ada 1002 asas 2. Nak tukar kepada asas 10. So, nak tukar ke asas 10, kita kena ni. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Lepas tu, kita darab. Tu barulah kita boleh jadi kepada asas 10. Daripada asas 10 ni lah contoh nak tukar kepada asas 5. Kita kena buat pembahagian berulang. Contoh 58 asas 10. So, kita kena bahagi secara berulang. Tu barulah kita dapat mengikut bahagi mengikut asas. Okey, next kita tengok contoh soalan seterusnya, nombor 4 ni. Okey, diberi 11001 asas 2 tambah M asas 6 sama dengan 52 asas 8. Dan dia suruh kita cari nilai M. So, bagaimana kita nak dapatkan nilai M ni? Semua asas berbeza, iaitu tengok. Yang ni asas 2, yang ni asas 6, yang ni asas 10. So, kalau cikgu tukar kepada semua ni. Kita kena buat macam mana? Kita tambah macam biasalah. Macam mana? Nak dapatkan M di hadapan. So, kita buat M asas 6 sama dengan 52 asas 8 tolak dengan 001 asas 2. So, kita tukar dahulu. Jadikan M2 ni di hadapan. Kita nak M asas 6 tu kan. So, nak dapatkan macam biasa, kalau cikgu tukarkan kedua-dua ni, kita tukar ke dalam asas 10. So, macam mana nak tukar kepada asas 10? Kita darab nilai lah. Nilai tempat. Di mana kita tahu 52, kita tahulah ni 0, 1. So, 5 darab dengan 8 kuasa 1 tambah dengan 2 darab dengan 8 kuasa 0. Boleh setakat ni? Kalau cikgu lag ke apa, bagi tahu. So, kita dapat, okey, tekan calculator. Awak tekanlah, maka kita akan dapat 42 asas 10. Sebab kenapa cikgu tukar kepada kedua-duanya asas 10? Sebab kalau dalam asas 10, kita boleh tolak macam biasa. So, 42. So, sekarang kita cari pula yang ni. Kita tukar yang asas 2 kepada asas 10. Buat macam biasa. 0, 1, 2, 3, 4. Di mana 1 darab 2 kuasa 4 tambah dengan 1 darab dengan
2 kuasa 3 tambah dengan, okey. Kalau untuk senang, kalau tengok kosong-kosong, awak tak perlu tulislah. Sebab kenapa? Bila darab dengan kosong kan akan dapat jawapan kosong. So, tambah dengan 1 darab 2 kuasa kosong. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Dapat tak? Sama dengan 25. So, yang ni kedua ni kita tukar kepada asas 10. So, bila asas 10 bolehlah kita tolak macam biasa. 42, asas 10 kita tukar dalam bentuk lazim. Tolak dengan 25. So, bila dalam asas 10 kita boleh tolak macam biasalah. 2 tolak 5 tak boleh, pinjam dekat sebelah. Tambah 1. 12 tolak 5 kita akan dapat 7. 3 tolak 1 dapat 17. So, yang ni bukan final answer lagi Yang ni baru kita dapat dalam 17 asas 10. Di mana M ni baru kita dapat 17 asas 10. So, nak tukar kepada asas 6 macam mana? Nak tukar ke asas 6, kita bahagi dengan ni lah. 17 bahagi dengan 6. Iaitu pembahagian berulang mengikut asas. Di mana kalau yang ni kita buat bahagi 17 bahagi dengan 6. Sifir 6, 6, 12, 18. So, kita ada 12. Tolak 12, 2 di atas. So, maka 17 tolak 12 bakinya adalah 5. So, yang di atas awak letak dekat bawah. Baki letak dekat sebelahnya. So, 2. Yang ni 2 bakinya adalah 5. So, kita bahagi lagi dengan 6. So, 2 bahagi dengan 6, kosong kan? Tak boleh. So, kita letaklah kosong. 2 tolak kosong, maka bakinya adalah 2. So, yang atas kosong letak kosong. Bakinya adalah 2. Bila kosong, maka kita stop. So, kita ambil yang mana? Kita ambil yang ni. Baki ni. Iaitu jawapannya adalah 25 asas 6. Maka ada tak jawapan? Iaitu kita dapat 20 M sama dengan 25. Iaitu C. Boleh? Panjanglah sikit. Tapi kalau bahagian A yang ni objektif, awak boleh tekan menggunakan kalkulator. Kalkulator kita boleh menggunakan asas 2, 8 dengan 10 sahaja. Kalau asas lain awak kena kira manual. Boleh? So, cikgu teruskan kepada nombor 5. Okey. Dalam suatu ujian, Aida mendapat markah 114 asas 8 dan 1100 asas 4 bagi subjek sains dan matematik. Okey, berapakah purata markah yang diperoleh Aida dalam asas 10? Dia nak asas 10. So, cikgu cakap macam mana kalau dalam nak tukar kepada asas 10, kita kena buat darab nilai tempat sahaja, iaitu 104 asas 8. Kita tengok. Boleh awak tukarlah. So, 8 kuasa kosong. Ni adalah 8 kuasa 1. Yang ni adalah 8 kuasa 2. So, 1 darab 8 kuasa 2 tambah dengan 1 darab 8 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 8 kuasa kosong, maka akan dapat berapa?
Boleh ke semua? 76. Okey, so 76. Okey, yang ni baru untuk markah yang ni. Untuk sains, subjek sains, kita tukar 76 asas 10. So, kita tukar lagi yang ni. 1100 asas 4 kepada asas 10. Iaitu, cikgu letak kat bawah lah. 1 darab dengan 4 kuasa kosong, 1, 2, 3. So, 4 kuasa 3 tambah dengan 1 darab dengan 1 darab dengan 4 kuasa 3 tambah dengan 1 darab dengan 4 kuasa 2. So, bila kosong-kosong ni, tinggal. Sebab kenapa? Bila darab dengan kosong, kita akan dapat kosong-kosong. So, answernya adalah berapa? Dapat 80. So, sekarang tengok balik dia cakap dia nak purata markah dalam asas 10. So, purata 80 tambah 76 kita perlu bahagi dengan 2. So, 76 tambah je lah. 80 bahagi 2. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 78. 78. Yes, 78. So, jawapannya adalah B. Boleh? Okey. Kita tengok pula kepada kertas 2 bahagian A. Tengok. 1A. Ungkapkan 4 kuasa 4 tambah 3 darab 4 kuasa 4 tambah 4 sebagai nombor dalam asas 4. So, macam mana ni? First kali kita kena buat kena tukarnya ke dalam asas. Boleh? Boleh tak? So, kira dulu 4 kuasa 4. Awak kita tambah dulu yang ni. So, 4 kuasa 4 tambah dengan 3, 4 kuasa 2 tambah 4. So, kita akan dapat 308. Boleh? Boleh. Okey, so 308 ni adalah dalam asas 10. Bila dia tak tulis, dia tak cakap, dia tak tulis ni asas berapa, so ni adalah asas 10. So, bagaimana kita nak tukar kepada asas 4? Yang ni, kita buat secara pembahagian berulang lah macam biasa. 308 bahagi dengan 4. So, 30 boleh saya dapat 7. Betul tak? 4 sifit 4, 12, 16, 20, 24,
28, 32. So, 30 kita ambil 28. Tolak. So, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry. Cikgu tertinggal 4, 8. 7 dekat sini. So, bahaginya adalah 2. So, 8. So, kita dapat 28. Kita dapat 77. So, bahaginya adalah kosong. So, 308 bahagi dengan 4. Kita dapat 77. Tulis dekat bawah. Dan bahaginya adalah kosong. So, masih ada 77. Kita bahagi lagi dengan 4. Maka, tulis lagi 77 bagi dengan 4. So, 4, 1 tolak 37. Maka, 37 kita dapat berapa? Lepas 30, 19. yes, 19. Dan bahaginya adalah 1. 1. So, tulislah dekat bawah 7. Biar 77 bahagi 4 kita dapat 19. Dan dapat. Tak boleh. Empat, 8, 12. So, kita dapat 4. 16. 4 atas. Bahaginya adalah 3. So, kita tulis bahaginya adalah 3. So, 4 bahagi 4 kita dapat 1. Bahaginya adalah kosong. So, 1 bahagi 4 tak boleh jadi kosong. Maka bahaginya kosong. Maka bila dah kosong dekat bawah, kita just tinggal je lah. Boleh tak? So, kita dapat 10310 asas 4. Boleh. Jawapannya adalah 10310 asas 4. 4 tu buat kecil sikit. Boleh Kita ambil. Ambil dari mana? Kita ambil. Boleh. Okey, boleh. 10310 asas 4. So, kita tengok seterusnya. Tukarkan yang ni. 26 kepada asas 5. So, step yang pertama. Siapa tahu kita perlu buat apa? Kena tukar ke asas 10. Yes, very good. Kena tukar kepada asas 10. So, macam mana nak tukar? Buat macam biasalah 26. Awak kena tahu yang ni 7 kuasa kosong, yang ni 7 kuasa 1. So, 2 darab dengan 7 kuasa 1 tambah dengan 6 darab dengan 7 kuasa kosong. Dapat 20. Boleh. 20 asas 10. Baru asas 10. So, barulah kita boleh tukar kepada asas 5 iaitu 20. Kena buat bahagi. Bahagi dengan asas 5. Boleh? 20 bahagi 5 maka kita akan dapat 4. Bahaginya adalah kosong. Boleh? So, 4 bahagi 5 kita dapat. Boleh tak 4 bahagi 5?
Tak boleh. bahagi 5. So tak boleh. So maka kosong. Kita letak dekat bawah kosong. 4 tolak kosong dapat baki 4. Betul? So buatlah bakinya kosong. Baki 4. Maka kita stop dekat situ. Jadi kita dapatlah kita ambil dari bawah ke atas. Maka jawapannya adalah 40 asas 5. Boleh? Ni adalah jawapannya. Okay, boleh next. Okay. Nombor 2. Nombor 2 ni adalah tengok operasi tambah tolak bagi asas nombor. So, kita tengok A. 56 asas 7 tambah dengan 426 asas 7 sama dengan J kuasa 7. Dia suruh kita cari nilai J. So, cikgu dah cakap minggu lepas kalaulah berlaku pertambahan, awak kena ingat first kali cikgu nak ulang ni asas 7. So, bila mana asas 7, awak semua kena tahulah dia adalah kurang daripada 7. Nombor tu mestilah kurang daripada 7. Kalau awak perhatikan tengok 5, 6. So, dia stop. Nombor paling tingginya adalah 6 sahaja. Dia tak boleh lebih ataupun tak boleh sama dengan nombor 7. Tengok, mestilah ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop dekat situ sahaja. Tak boleh sama dengan 7 ataupun tak boleh lebih daripada 7. Tak boleh lebih lah. So, kita tukarlah. Bila tambah asas sama, kita buat dalam bentuk lazim macam biasa. 56 tambah dengan 6, 2, 4. So, jangan lupa tulis asas 7 lah. Okey. So, yang ni kita perhatikan sama-sama Okey. Bila 6 tambah 6, kita akan dapat berapa? Dapat 12. Yes, 12. So, 12 tu dah lebih daripada nombor 7 ni. Kita sepatutnya kena 6 sahaja. Ni, asas 7. So, makanya bila 12, kalau cikgu nak suruh awak kena ingat konsepnya, kita kena tolak dengan 7. Kena tolak dengan asasnya. So, 12 tolak 7, maka kita akan dapat 5. So, awak tulislah. 5 dekat bawah, jangan lupa tambah 1 di atas, di hadapan. Boleh? So, bila 5 tambah 2 akan dapat 7. Dan tambah 1, 8. 8 boleh ke kita letak dekat bawah? Tak boleh. Okey, tak boleh. Maka bila tak boleh 8, kita kena tolak dengan 7 asasnya. Yes, so 8 tolak 7 kita akan dapat 1. So bolehlah tulis 1. Jangan lupa naikkan 1 di atas. So, 0 tak ada apa-apa, tambah 4. 4 tambah 1, 5. So 5 boleh tak? Bolehlah. So dapatlah 515 asas 7. So, tu adalah jawapannya. Boleh? Faham tak? Faham, cikgu. Okey. So, kita tengok B. B adalah masih lagi asas 9. Dia nak 8403 asas 9 tolak dengan 467 asas 9. Dia suruh kita cari nilai K. So, cikgu buat dekat sini lah. Sini tukar ke B. Lapan, 4. Okey, sambil-sambil tengok tu, okey, ada yang dah dapat tak?
Boleh buat sama-sama. 8403 asas 9 tambah dengan 467. Boleh? Tambah ke tolak ni? Okey, tolak. Okey. So kita tengok pula tolak. Yang A operasi tambah, kita tengok pula B operasi tolak. So 3 tolak 7 boleh tak 3 tolak 7? Tak boleh. Maka kita perlu pinjam tingkat di hadapan dia. So bila hadapan dia ni pun kosong, kita tak boleh dah pinjam kan? So kita pinjam yang 4 ni. Maka 4 jadi 3. Okey. So yang ni selalunya bila awak kita buat macam sekolah rendah, ingat lagi tak? Bila pinjam mestilah awak akan tambah 1 kan, 10. Kalau asas ni berbeza, awak kena tambah dengan asas dia iaitu 9. So yang ni akan jadi 9. So barulah 9 kita potong, 8 kita tambah dengan 9 tambah 3. So 9 tambah 3 kita akan dapat 12. Boleh? Barulah 12 baru boleh tolak dengan 7. Maka 12 tolak 7 kita akan dapat 5. Boleh? So 8 tolak 6. Boleh? 8 tolak 6 kita dapat 2. So 3 tolak 4. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. So kita perlu pinjam dengan nombor 8. So 7. 8 jadi 7. Dan ni 3 kenalah tambah dengan 9. So 9 tambah 3 tambah dengan asas ni. Dapatlah 12. So bila 12 tolak 4 maka dapat 12 tolak 4, 8. So 7 tolak 0 tulislah 7. Maka kita dapatlah 7, 8, 2, 5 asas 9. J. Boleh? J. K kan? K, sorry. So K sama dengan J lagi cikgu buat. K sama dengan 7. 7, 8, 2, 5 asas 9. Boleh? Cikgu risau ni, semua senyap ni. Faham ke tak faham cikgu ajar? Faham cikgu. Faham. Okey. Sebab selalunya cikgu tengok dekat mesej kan awak semua tulis. Malam ni cikgu tak boleh tengok. So, kalau apa-apa pertanyaan awak boleh suarakan je. Cakap je cikgu, lag lah. Cikgu, tersekat lah. Tak nampak. Okey, so kita tengok pula C. Okey, C ni tengok asas berbeza. So, kita tengok mula-mula dia bagi asas 2. Tambah dengan asas 8, dia nak jawapan asas 5. So, langkah pertama, rasa-rasa kena buat apa? Siapa ada idea? Siapa ada idea? Macam mana kita nak buat ni? Yang ni tadi AB asas 9 je. Masih relax, boleh tambah macam biasa, tolak biasa sebab asas. Yang ni tiba-tiba dia bagi asas 2, asas 8. Tengok dia nak asas 5. So pertama, kita tukar ni asas 2 dengan asas 8 kepada asas 10. So, tukar kepada asas 10. Barulah asas 10 kita tukar kepada asas 5. Okey, jom kita buat.
Okey. Yang pertama, 110 1 asas 2. Tukar kepada asas 10, kita akan dapat 13. Betul tak? Cuba buat. 1 darab dengan 2 kuasa 4 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 3 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 0. Jawapannya adalah 13. So 13 asas 10. Boleh? Okay, next. Lepas tu kita tukar pula 37 ni. 3 darab dengan 8 kuasa 1 tambah dengan 7 darab 8 kuasa 0. Dapat berapa? 31. 31. Okey. Barulah kita tengok soalan tadi ni. Yang ni. So, maka kita dapat M. Tapi M tu dalam asas 10. Kita tak tambah lagi kan? So, barulah kita tambah M sama dengan 13 tambah dengan 31. Maka M kita dapat 44. Yang ni asas 10 tapi dia nak M dalam asas 5. So, macam mana kita nak daripada asas 10 tukar kepada asas 5? Iaitu kena buat 5. Yes, kena bahagi dengan asas 5. So, 44 kita bahagi dengan asas 5. Okey, cuba 44 bahagi 5 kita akan dapat 8. okey, 8. Ada baki tak? Ada. Iaitu 4. Betul? Betul. Okey. So, masih ada 8 ni. So, 8 kita boleh bahagi dengan 5. So, 8 bahagi dengan 5 kita akan dapat 1. 1. Tulis bahasa 1. So, bakinya adalah 3. 3. So, 1 ni masih lagi bahagi dengan 5. Kena buat sampailah kita keluar 0. So, 1 bahagi dengan 5 kita akan dapat 0 dan bakinya adalah 1. Maka kita dapatlah jawapannya adalah 1, 3, 4 asas 5. Boleh? So, dapatlah M. M sama dengan 1, 3, 4 asas 5. Boleh? Boleh. Okey. So, kita tengok seterusnya. Nombor 3. Okey. Jadual di bawah menunjukkan bilangan guli yang dimiliki oleh Azim, Ben dengan Tong. Ni. Azim ada berapa tu dalam asas 2, Ben 55, asas 7. Okey, kita tengok. Hitung jumlah guli yang dimiliki oleh ketiga-tiga mereka dalam asas 10. So kita kena tukarlah ke dalam asas 10. Buat macam biasa, darab nilai tempat. Cikgu buat kat sebelah ni. Okey, kita kira Azim dulu.
Azim 10100 asas 2. Nak tukar kepada asas 10. 1 darab dengan 2 kuasa 5. Betul tak? Tambah dengan kosong ni tak payahlah. Awak tak perlu kira lah. So, 1 darab dengan 2 kuasa 3. So, dapat ni kosong-kosong pun tak perlu kita abaikan. Sebab kenapa cikgu abaikan? Sebab dah awak kena darab dengan kosong. Darab 2 kuasa 4. Jawapannya adalah kosong. Yang ni kita dah boleh save ataupun jimat masa dah lah. Okay, tekan calculator kita dapat 40. 40. 40 biji lah dalam asas 10. So next kita cari band pula. Band 5 darab 7 kuasa 1 tambah dengan 5 darab 7 kuasa 0. Dapat berapa band? Empat puluh. 40. 40 juga. So kita tengok Chong pula. Satu kosong dua asas 6. 1 darab 6 kuasa 2. Tambah dengan kosong. 2 darab dengan 6 kuasa 1. Betul dapat 48? Betul. Betul. Okey. So, kita hitung satu persatu. So, Chong kita dapat 48 biji guli dia. Ben kita dapat 40. Azim pun kita dapat 40. So, B. Tengok B. Siapakah mempunyai bilangan guli yang paling banyak? Rasa-rasa siapa? Chong. Iaitu Chong. Yes, very good. Sebab kenapa? Chong lah paling banyak tengok. Azim 40, Ben 40, Chong adalah 48. Tu dia silah. Chong. Dapatlah 1 markah. Okey. So kita tengok pula, ni adalah dalam asas bahagian B. Kalau awak perhatikan, bahagian B selalunya banyaklah markah dia kalau kita tengok Untuk satu soalan sahaja, ada 7 markah awak boleh. So, 4, 2 dengan 3. 7 markah. Kita tengok satu lagi. Okey, kalau tengok soalan nombor 2 pun, kebanyakan banyaklah awak dapat. Kalau yang ni, 10 markah. Okey. Jom kita tengok dulu sedikit kertas 2 bahagian B. Jadual di bawah menunjukkan markah hakim dalam subjek sains, matematik, sejarah dan bahasa Inggeris. So, nyatakan setiap markah subjek itu dalam asas 10. Yang ni awak kena tukarlah macam tadi. Kena darab. Yang ni asas 6. Yang ni asas 4. Yang ni asas 8. Manakala yang ni asas 3. Buat 1 per 1. Okey, jom mari kita buat 1 per 1.
Boleh So 2 darab dengan asas 6. 6 kuasa 2. Tambah dengan cikgu habiskan soalan A je. Lepas tu kita stop. Sebab kita dah habis juga masa. So yang ni awak pun boleh buat ni. Cik kata kacang je ni cikgu. So 2 darab dengan 6 kuasa 1. 1 darab 6 kuasa 0. Maka akan dapat berapa untuk subjek sains? 85. Okey, 85. So sains dia dapat 85. Kita tengok pula matematik. Okey, asas 4. So buat darab macam biasalah. 1 darab dengan 4 kuasa 3. Tambah jangan lupa. 1 darab dengan 4 kuasa 2. Tambah dengan 2 darab dengan 4 kuasa 1. Dah sekali dengan ni. 3 darab dengan 4 kuasa 0. So dapat. Cuba tekan kalkulator. 91. Yes, 90. Wah, tinggi betul Hakim ni. 91. Okey, kita tengok pula sejarah. Okey, siapa yang dah dapat sejarah? Sejarah dapat berapa? Ha. 113 asas 6. Asas 8. Okey, dapat 8 kuasa 2 darab 1. Jawapan dia 75. 75. Okey, satu lagi. Bahasa Inggeris. Cepat bahasa Inggeris dapat berapa? Kira-kira. Lepas tu kita stop. Siapa dapat yang bahasa Inggeris? Jawapan dia 40. 40. Okey. So kita dapat dah lah ni. Tengok. Matematik, sains 85, matematik 91, sejarah 75. Okey, so kita tengok sikit. Okey, berdasarkan jawapan di 1A, nyatakan subjek Hakim yang peroleh markah tertinggi. So, markah tertingginya adalah subjek apa rasa-rasa?
Subjek apa? Iaitu subjek matematik. Boleh awak tulis je subjek matematik. Sebab apa ni? 91. Dan subjek terendah, markah terendah, iaitu bahasa Inggeris sama dengan 40 sahaja. Boleh? Boleh. Okey, so cikgu tinggalkan dengan nombor C ni. Tengok, berdasarkan jawapan di I1A, hitung jumlah markah yang diperoleh hakim, tukarkan kepada asas 5. Maknanya awak kena tambah semua. 85 tambah 91 tambah 75 tambah 40. So total tu baru dalam asas 10. Kena tukar kepada asas 5, iaitu buatlah pembahagian dalam asas 5. Boleh? So sekian itu sahaja untuk kelas kita pada malam ini. Terima kasih cikgu. So kita akan sambung next day lah. Sama-sama. Selamat malam. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Welcome.